belah kilo. Dah main-main. Selalunya kalau kita tengok, kita hanya nampak ikan pari yang dah pun dipotong. Kalau awak makan ikan pari, kalau ikan pari tu ada macam bau hancing. So bila saya makan ikan pari, kalau ada bau macam tu, saya akan macam, cik, tukar cik. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. 29 September 2020, hari ini hari Selasa. Bertemankan saya Uyaina dan juga Fiza Sabsyahan. Dan hari ini seperti biasa, hari Selasa kami akan kongsikan kepada anda penonton pelbagai variasi menu masakan. Dan hari ini menu utama yang kita pilih adalah ikan pari. Betul, ikan pari. Kalau boleh lihat di hadapan ni, kita ada ikan pari bakar. Ada juga asam pedas ikan pari. Di sebelah sana ada apa, Fiza? Kita ada ikan kukus, ikan pari kukus bersama dengan air asam dan juga ikan pari masak lemak. Ya. Banyak yang nak dikongsikan kepada anda penonton tentang ikan pari ni. Kebiasaannya kita ni biasa makan, tapi sejauh mana kita tahu dengan lebih lanjut tentang apakah sebenarnya yang sesuai ikan yang dipilih ikan pari ni untuk dijadikan bahan masakan dan sebagainya, itu akan kita kongsikan selepas ini. Tapi sebelum itu, betul. Sebelum itu kita akan bersama dengan Iqbar Hakim yang merupakan pengarah urusan Dinars Skincare dalam JNTV. Silakan Iqbar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton wanita hari ini. Okey, hari ini Iqbal bawakan penonton semua set rawatan Dinas Gold dan kita ada set Evergreen Dinas, yang mana set inilah yang menjadi orang cakap tarikan pelanggan-pelanggan setia Dinas, yang mana kita bawakan kembali sebab ada permintaan yang tinggi. Okey, hari ini kita nak tekankan kepada set rawatan Dinas yang asal ataupun orang cakap yang asli, yang mana dengan tagline-nya rahsia kejelitaan asli. Okey, hari ini untuk set rawatan Dinas yang evergreen ini, saya cakap yang mana set ini dulu lebih ramai pengguna yang memakainya dan berkesan, suka dengan keberkesanan yang orang cakap keberkesanan yang cepat ataupun untuk menghilangkan masalah jeragat, jerawat, paruk, bintik hitam, kulit berminyak, kusam kering, pori terbuka, garis halus ataupun resdung. Okey, hari ini kita akan bawakan set ini kepada anda semua. 2 set hanya RM100 sahaja untuk pembeli yang terawal. Di samping itu kita juga ada set Dinas Gold. Untuk penonton yang nak dapatkan set Dinas Gold, bolehlah hubungi nombor yang tertera di kaca TV. Untuk hari ini set Dinas Gold RM120 dan kita buat promo di set normal Dinas yang mana set rahsia kejelitaan asli, 2 set RM100 sahaja. Okey, untuk penonton di luar sana, kita ada 4 item di dalam set rahsia kejelitaan asli ini, iaitu kita ada sabun muka normal, sabun muka collagen, Dina Cream dan juga Luvi Cream. Untuk penonton juga 10 hari bulan Oktober ini kita ada orang cakap satu produk baharu untuk penonton-penonton semua, yang mana kita akan mengeluarkan apa? Kena tunggu 10 Oktober bulan depan hari Sabtu, kita ada satu benda istimewa untuk penonton semua. Okey, jangan lupa dapatkan sekarang set rahsia kejelitaan asli Dinas, yang mana 2 set berharga RM100 sahaja. Anda boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV 0197177207. Okey?
Hari ini untuk 100 pembeli terawal, untuk set dinas ini kita akan bagi 2 set berharga RM100 sahaja. Jangan lupa dapatkan sekarang. Sebab apa? Sebab hari ini je. Hari lain tak ada. Hebat dinas! Tadi penjelasan berkaitan produk dinas daripada Iqbal. Yana, Betul. nak tanya Yana, Yana suka tak makan ikan pari? Yana, antara ikan favourite Yana sebenarnya adalah ikan pari. Dan ikan pari ni, kalau Yana secara peribadi, Yana suka yang kalau dibakar. Okey. Dan dimakan bersama dengan air asam. Sebab Umi Yana kalau buat air asam, macam ni. Oh, nanti Umi tolong masakkan ya, hantar kat station. Okey. Tapi kebiasaan lah kan, selain daripada dibakar, ikan pari ni juga popular dijadikan menu masakan asam pedas. Betul. Kan? Kalau orang Melaka, orang Johor, kebiasaannya ikan pari ni memang dijadikan menu asam pedas. Betul. Tetapi tak kurang juga ada menu-menu lain yang boleh yang mana ikan pari ni boleh dijadikan bahan asasnya. Seperti macam inilah kan, kalau nak diet, ikan pari ni dikukus dan dimakan dengan air asam, ataupun yang ni? Aha, itu masak lemak. Sangat-sangat menarik sebenarnya. Hari ini bukan sahaja kami nak kongsikan tentang anda tentang demo masakan, tetapi kami juga nak bagi tips kepada anda tentang pemilihan ikan pari. Ikan pari macam mana sebenarnya yang elok, yang berkualiti, dan juga macam mana nak menghilangkan bau hancing ketika memasak. Oh, ya ke? Okey. Dan mana kita nak kongsikan kepada anda, baru-baru ini saya dan juga rakan wartawan Natasha berkesempatan ke pasar, sebuah pasar di Shah Alam, untuk kita lihat dan kenal lah, belajar mengenali apa beza ikan pari daun dan juga ikan pari tuka ini. Apa kata kami kongsikan kepada anda. Rajin menantu kita ni. Ekor ikan pari ni beratnya kira-kira 15 kilo. Dan main-main, selalunya kalau kita tengok, kita hanya nampak ikan pari yang dah pun dipotong. Apa khabar penonton? Fiza berada di Pasar Seksyen 6 Shah Alam. Hari ini topik kita tentang variasi menu ikan pari. Tapi sedap dimakan, tahukah anda bagaimana rupa sebenar ikan pari dan cara untuk memilih ikan pari yang terbaik untuk dijadikan hidangan dalam resepi anda? Jom ke Fiza. Seronok datang ke pasar ni sebab ada jumpa macam-macam jenis ikan yang segar-segar. Ini dia, ikan pari tuka. Ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Ikan pari tuka ni saiznya lebih kecil berbanding ikan pari biasa yang kebiasaannya menjadi menu utama lah kalau dalam masakan ikan pari bagi rakyat Malaysia. Nak tahu, nak kenal ikan pari yang kebiasaannya kita masak ni, kita nak bersama dengan Along yang nak kongsikan tentang jenis-jenis ikan pari ni. Jom. Ni pari betina. Ni pari betina. Kalau pari jantan dia ada batak, ada dia punya ni dua. Pari daun ni, sebab pari daun ni dia ada yang keras ni. Kalau pari tuka ni dia tak ada yang keras. Jadi kalau untuk masak apa pun semua boleh. Bakar boleh, asam pedas pun boleh. Nak dikatakan semua boleh lah untuk dimasakkan. Mungkin boleh ceritakan juga lah daripada seekor ikan pari ni, bahagian mana sebenarnya yang sedap kalau kita nak masak kuah, bagaimana yang sedap untuk kita bakar? Kalau bagi saya kadang-kadang yang bahagian ni. Sebab bahagian ni kalau bakar senang masak. Lagipun yang sini dia bahagian dia tepi ni isi dia lagi sedap. Isi dia lembut lagi. Isi dia halus. Kadang-kadang yang tengah ni isi dia kasar sikitlah. Okey, bagi peminat-peminat ikan pari, biasa makan ikan pari, masak ikan pari, tapi kadang-kadang tak tahu cara nak pilih ikan pari yang terbaik, yang sesuai untuk kita masak. Mudah aja caranya. Yang paling penting sekali, kita kena tahu bezakan baunya. Kena elakkan bau hancing. Jadi kita kena cium dekat insang dia. Ada perbezaan bau di antara kedua-dua ikan ni, dan kalau kita nak tengok juga, kita pastikan dagingnya berwarna sedikit putih, bukan berwarna merah, bermakna ikan tu ikan yang baru dan ikan yang sesuai untuk kita masak. Betul tak? Dah dapat dah ikan pari saya hari ini, dan sebenarnya dah banyak juga kita kongsikan kepada anda semua hari ini tentang macam mana cara nak pilih ikan pari yang lebih segar, yang lebih sedap untuk dimasak, dan apa perbezaan antara pari betina dan juga pari jantan. Jadi nak tahu apakah menu-menu istimewa yang nak terus dikongsikan oleh tetamu-tetamu kita di studio? Jom kita tengok. Wanita hari ini
suka makan ikan pari sebab berisi dia banyak. So isi dia kenyal. Tu tulang dia pun macam tak sama macam ikan-ikan yang lain. Saya suka makan ikan pari sebab ikan pari ni kita boleh variety masak dia. Jenis masakan, jaranglah makan benda lain. Selalu ni makan, ni ikan bakar selalu. Macam seperti ikan bakar itu selalu normal makanan dia. Asam pedas, sambal goreng dan juga kicap sedap juga. Saya suka bakar dengan masak asam pedas. Orang tua cakap kalau awak makan ikan pari tu ada macam bau hancing, maknanya ikan pari tu datang bulan. Wajah ikan pari tu, muka dia tu macam seolah muka seorang perempuan. Dia macam kena sumpahan. Ikan tu macam sumpahan daripada seorang wanita jadi ikan. Menarik kan? Itu tadi sempat kita bertanya kepada orang ramai apakah jenis-jenis masakan yang kebiasaannya digemari oleh mereka menggunakan ikan pari ni. Ada kata asam pedas, ada kata ikan bakar dan macam-macam fakta dan mitos yang telah pun dikongsikan. Saya bersama dengan Fahmi Rosli daripada Abang Ben. Okey, hari ini nak kongsikan menu ataupun resepi ikan pari bakar. Okey, Fahmi, ikan bakar ada macam-macam jenis ikan bakar. Tapi kan ikan pari jenis apa sebenarnya yang digunakan oleh Abang Ben ni? Okey, kalau kami di Abang Ben, kami menggunakan ikan pari yang dibawa khas dari Langkawi, iaitu pari jenis bintang. Sebab kita dari sebelum PKP kita mula mencari nelayan yang baiklah, yang boleh hantar kita punya dah siap proses semua sekali lah. Dan hantar kat setiap outlet kita orang. Abang Ben menggunakan ikan pari yang jenis ikan pari bintang lah. Oh, ni orang utara ke? Saya memang orang utara. Orang Langkawi ke? Saya orang Penang. Orang Penang. Oh, okey. Kalau kita cakap tentang perbezaan jenis tadi kan, kita dah kongsikan tentang ikan. Kalau ikan pari ni tadi di awal tadi di bingkisan kita sempat ada kongsikan pari toka dan juga pari daun. Ini pula pari bintang yang digunakan. Okey, kalau kita cakap dari segi kelainan ikan bakar ni pula kan, ada orang dia makan ikan bakar dicicah dengan air asam. Tapi kalau kita lihat di sini ada sos yang diletakkan di atasnya. Kalau boleh diceritakan. Okey, kami di Abang Ben menggunakan sos pes ikan bakar ni yang kita buat sendiri. Resepi asli daripada Abang Ben sendiri. Okey. Dimakan bersama dengan kita ada 3 jenis sambal, sambal belacan, air asam dan sambal kicap. Okey, kalau boleh kita kamera sedang fokus dengan ikan dekat ikan kita ni kan. Okey, jangan letak sambal dulu. Mungkin Fahmi boleh kongsikanlah kalau kita belajar tadi nak tahu ikan ni sesuai untuk dimakan lembut ataupun tidak, kita lihat daripada warna daging ikannya. Kalau kita lihat warna daging ikan ni sedikit keputih-putihan, mungkin boleh dikongsikan. Okey, sebab kami di Abang Ben menekankan kualiti berbanding kuantiti. Jadi untuk setiap produk yang kami pilih termasuk kita punya ikan siakap dan sotong yang besar ni, memang kita mementingkan kualiti. Jadi kalau kita dapat ikan tu warna dia merah macam tu, kita akan reject lah. Okey, tak elok lah tu. Kalau macam ni lembut lah ni. Lembut lah. Ini ikan pari betina ke ikan pari jantan ni yang kita gunakan ni? Betina. Yang ni betina lah. Sebab kalau jantan tu dia punya rasa tekstur dia tak berapa best sangat. Okey, lebih liat sikit Lebih liat sikit. Okey. Ini bahagian apa ni? Sebab kalau kita cakap tentang ikan bakar ni kan, ada bahagian-bahagian tertentu yang sedap untuk dimakan dan dibakar. Ada bahagian-bahagian lain pula sesuai untuk dimasak kuah. Kalau daripada ikan bakar yang Fahmi biasa masak ni, bahagian-bahagian apa ni? Sebab kalau kita tengok kat sini, bahagian ni kecil sedikit. Ini panjang. Okey, saya suka nak share lah sebab ikan kan besar kan. Yang bahagian tengah tu tak boleh makan. Kita akan makan yang bahagian tepi. Dan kalau tengok yang panjang ni ialah bahagian yang hujung-hujung sikit. Paling hujung tu. Okay. Ada setengah orang dia suka yang tu sebab dia boleh rasa dia punya cartilage tu, tulang-tulang lembut tu dia suka gigit-gigit. Ada setengah orang dia memang nak isi yang penuh dengan isi. Okey, kalau kawan saya, dia memang kalau order ikan bakar dia mesti nak yang tengah ya, tak nak yang tepi dia pesan kat saya. Ni nak yang daging banyak lah kan. Nampak besar. Okey, boleh diletakkan sos di atas tu. Okey, ada juga demonstrasi yang nak dikongsikan kepada penonton hari ini kan. Ini ialah cara memang kita masak di Abang Ben lah. Di Abang Ben kita akan ambil ikan dari plastik yang telah diproses, kita akan lumurkan dia. Kita akan salutkan dia dengan sambal. Kemudian kita akan letak daun pisang dan bakar. Lepas tu kita akan tuang sambal dan macam sahabat saya di sini, Chef Mirza akan menunjukkan demo macam mana kita bakar ikan yang biasa buat lah. Kita akan tengok. Adik-adik jangan tiru aksi ini di rumah. Ini hanya boleh dilakukan oleh mereka yang profesional saja. Okey, apa tujuan yang dilakukan sebegini? Sebab kalau kita tengok dah gunakan daun pisang, pembakaran ikan itu secara tradisional. Tapi ini pula kaedah moden yang digunakan. Ya, betul. Sebab kalau sambal tu kita letak saja dah lumur, dia punya rasa tu akan masuk ke dalam. Tapi
bila kita bakar lagi, dia punya aroma api dan rasa tekstur bakar dan bau yang bakar tu akan masuk sekali dalam ikan tu. Kalaulah boleh dikongsikan kepada anda penonton aroma dan bau yang ada di sini, wow, memang tak sabar nak makan tengah hari. Okey, Fahmi, mungkin boleh dikongsikan juga kepada penonton-penonton kita kan, antara tips-tips lain lah yang boleh diguna pakai oleh penonton. Sebab kadang-kadang ramai orang suka makan ikan pari ni. Betul. Tetapi macam kita dengarkan pendapat orang ramai tadi, banyak juga fakta dan mitos yang tidak diketahui oleh mereka. Betul. Okey, ada tak sesuatu yang nak dikongsikan oleh Fahmi tentang tips-tips tentang ikan pari ni kepada penonton-penonton kita? Bagi saya, ikan pari ni agak mudah untuk dipilih dengan cara kita pergi kepada pihak yang profesional, yang mempunyai pengalaman beberapa tahun untuk memproses dan menyiang ikan tu. Kalau kita sendiri nak buat, risiko tinggi untuk ada bau yang tidak menyenangkan itu adalah lebih tinggi. Melainkan kalau kita nak ada seorang kaki pancing dan kita pandai nak proses ikan. Fahmi, ada tips ke cara macam nak hilangkan bau hancing ataupun bau hanyir pada ikan pari ni? Macam kami di Abang Ben, kebiasaannya bila ikan sampai, walaupun hancing tak hancing, kita akan perahkan dengan limau. Untuk nak hilangkan sikit lah. Kadang-kadang walaupun ikan lain pun masih ada bau hanyir-hanyir dan rasa fresh tu, tapi kita nak tambahkan sikit dan supaya semua orang boleh terima lah. Okey, itu antara tipsnya. Okey, Fahmi, selain daripada ikan pari bakar, ada juga lain-lain menu yang ada di Abang Ben ni. Ya, betul. Kalau boleh dikongsikan di depan ni, apa yang kita ada? Okey, kami di Abang Ben kita ada sotong bakar dan ikan siakap bakar. Sotong bakar ni adalah antara hot selling kami. Sehari itu boleh dalam 50 ekor macam itulah ataupun lebih. Ikan siakap ni yang kalau boleh nampak dekat kaca TV sekarang ni, besar dia. Panjang lebih kurang botol air mineral 1.5 liter tu. Itulah yang kita akan bagi. Okey. Alright, bagi penonton-penonton yang mungkin nak tahu dengan lebih lanjut lagi bagaimana cara dan di mana mereka boleh terus nak mengikuti perkembangan resepi-resepi dan juga menu daripada Abang Ben. Okey, boleh follow kami di Instagram ABANGBURN Abang Ben dan Facebook Burger Bakar Abang Ben. Okey, saya nak kongsikan kepada anda penonton rasalah ikan bakar ni kan. Tadi kata kena makan dengan 3 jenis sambal. 3 jenis sambal tu. Maksudnya isi tu kita makan dengan 3 jenis sambal. Ya, 3 jenis sambal. Okey, tapi sebab ikan yang ini kita apa tu? Kita tak nak rosakkan dia. Kita mungkin rasa ikan ni lah kan. Boleh, tak ada masalah. Okey. Ikan siakap ni pun ikan yang fresh lah, sebab kita di Abang Ben kita mementingkan kualiti. Saya campur sikit dengan ikan pari Boleh, tak ada masalah. Okey. Lepas tu kita ambil 3 sambal. 3 sambal. Okay, apa perbezaan ketiga-tiga sambal ni? Perbezaannya daripada kedai-kedai yang lain ialah kita menggunakan resepi yang sendiri. Yang macam air asam tu kita buat sendiri, in-house punya. Yang sambal kicap tu yang sekarang ni orang banyak demand, orang suka sambal kicap kita tu. Sebab rasa dia pedas, dia tendang-tendang macam layan gila lah kalau makan tu. Boleh rasa? Memang tertendang. Yes, betul. Memang sedap lah, tekstur ikannya memang lembut. Gabungan 3 jenis sambal ni memang beri satu rasa yang unik dalam mulut tu. Memang ada aftertaste yang berbeza-beza. Sedapnya nak sambung makan, tapi Yana ada resepi yang cukup popular dalam kalangan rakyat di Malaysia. Resepi pari asam pedas. Sedapnya. Sedapkan Yana? Okey, terima kasih Fiza dan juga Abang Ben. Hai, terliur yang nak tengok ikan pari bakar tu dengan 3 sos yang berbeza. Okey, seterusnya kami akan kongsikan bersama dengan anda ikan pari masak asam pedas. Dan untuk itu, yang nak bersama dengan Cik Nurseha Rahmat dari Asam Pedas Ninda. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama dengan wanita hari ini. Okey, nak buat asam pedas ni kan, Seha, mungkin saya boleh kongsikan sedikit. Dia kena asam dan juga rasa pedas ni tu kena seimbang. Mungkin boleh kongsikan sedikit dari dia sebenarnya kalau kita nak menumis ni, orang kata setiap kali kita nak menumis tu kena betul-betul tumis. Dia lepas tu bila kita dah masuk, contoh kan macam ni, kita dah masukkan halba, sawi dengan serai, kita dah tumis-tumis dan kita masukkan bawang yang tadi kita dah blender tu, kita tumis, lepas tu dia dah masak, baru kita masukkan cili yang kita nak tumis lah. Okey, baik. Ini yang menarik sebenarnya. Tadi masukkan halba dan juga biji sawi. Itu orang kata untuk nak mewangikan lagi kita punya asam pedas. Sebab selalunya kita tengok orang buat asam pedas kan, dia tak menggunakan halba tau. So bila kita tunjuk macam ni, kita tunjuklah orang kata nak bagi yang asam pedas tu wangi macam tu. Dan mungkin ini juga keistimewaan dari Asam Pedas Ninda. Ya. Okey, dari segi cilinya pula. Okey, cili ni pula kita orang kata kena tumis betul-betul lah. Dia ada orang dia masak
cili tu tak betul-betul masak, so diorang terus masukkan asam pun tak boleh, nanti kuah tu jadi tak sedap. So point dia kita cili tu orang kata kena betul-betul masak. Baru kita masukkan yang asam. Macam tu. Okey. Dan menariknya juga yang nak dikongsikan oleh Seha adalah resepi hari ini, resepi asam pedas ni adalah gabungan dari Melaka dan juga Nyonya ya? Ya, saya. Mungkin Seha boleh kongsikan. Sebenarnya resepi ni turun-temurun lah dari nenek. So turun dekat mak, so turun dekat Seha lah macam tu. So kita kenalkan kita punya asam pedas ni, masa tu kita pernah open kedai. So kita kenalkan asam pedas kita tak sangka lah dapat sambutan orang ramai, kan orang boleh terima kita punya asam pedas. So untuk sementara ni kita close dulu. So kalau ada rezeki kita carilah kedai. Okey. Dan kalau tradisionalnya masak asam pedas ni tak guna daun kesum, betul? Daun limau sahaja. Tapi yang ni masukkan daun kesum. Daun kesum sebab kita nak wangikan lagi dia punya asam pedas. Okey. Kalau nak wangi lagi, letaklah bunga kantan ke. Macam tu. Ada juga satu lagi secret weapon. Iaitu belacan Melaka ni. Ya, belacan Melaka. Okey, Seha mungkin boleh kongsikan sebenarnya pemilihan belacan ni juga memainkan peranan penting dalam memastikan asam pedas tu sedap. Kenapa kena guna belacan Melaka khususnya? Satunya sebab yalah kita kalau masakan yang original punya masakan asam pedas ni orang kata betul-betul belacan dari Melaka lah. So kalau ikutkan kalau kita try belacan lain tak sama dengan masakan kita yang original ni. Baik. Okey, tadi maknya dah masukkan bahan yang ditumis dan juga cili. Okey, ikan bila pula kita nak masuk? Okey, dia macam contoh macam ni kan. Cili kan tak betul-betul masak kan. Dia kalau boleh sampai pecah minyak. Lepas tu baru kita masukkan air asam. Bila kita air asam tu dah mendidih, baru kita masukkan ikan pari lah. Macam tu. Jadi bila dah pecah minyak, masukkan ikan pari. Lepas tu yang bahan-bahan ni pula nak baru masukkan. kita masukkan daun limau dengan daun kesum. Daun limau dan kesum itu akhir sekali. Belacan pula macam mana? Belacan pula kita tumis sekali dengan bahan-bahan yang kita dah blender tadi tu. Oh, dimasukkan sekali. Okey. Lepas tu baru masukkan air asam jawa. Okey, kadang-kadang kan kalau orang tak nak guna air asam jawa, ada tak alternatif lain? Yalah, kita nama pun asam pedas kan, mestilah kita nak rasa air asam. Kalau kita tak pakai air asam, macam ni kita nak dapatkan asam tu kan? Mungkin dia tak guna asam jawa, dia guna asam telugu ke asam lain ke? Boleh juga? Boleh juga. Okey, boleh juga. Okey, jadi sekarang ni bila dah ditumis, dah dimasukkan semua, barulah masukkan ikan. Ya, betul. Okey, ikan ni pula nak masak dia tu berapa lama di atas api? 15 minit. 15 minit. Bila tengok dia dah macam dah masak tu, dah boleh tutup api lah ya? Okey, baik. Selain daripada ikan pari, asam pedas ikan pari, apa lagi asam pedas lain yang disediakan oleh yang macam ni daging tetel lah. Yang macam ni pari, yang ni ikan salmon dan ni juga telur mayung. Telur mayung. Wah, ni menarik ni. Tapi semuanya memang asam pedas sahaja menunya. Memang specialty tu asam pedas lah. Ni memang kena cuba nanti ni penonton semua. Okey, mungkin Nur Seha boleh kongsikan juga. Kalau ada dalam kalangan penonton kita yang nak cuba rasa, masakan asam pedas dari Nur Seha, bagaimanakah caranya? Ada IG ke Instagram? Boleh follow saya di Instagram dan juga Facebook, Asam Pedas Nender. Asam Pedas Nender. Instagram dan Facebook. Nak buat tempahan tu berapa lama? Kalau biasanya orang kalau nak tempah, kena bagi tahu 3 hari sebelum lah. Lepas tu kita boleh minimum order ada ke? Kita minimum setakat ni kita ambil 100 order dulu. Okey, kita baik. tak ambil banyak lah, kita ambil sikit. Okey, baik. Okey, itu berkenaan dengan ikan pari masak asam pedas. Ada satu lagi menu yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Jom kita tengok apa yang Fiza nak kongsikan. Silakan Fiza. Okey, Yana, sedapnya menu asam pedas tu ada macam-macam jenis asam pedasnya. Saya bersama dengan Su Rahayu Ahmad daripada Mama Su Kitchen. Okey, Kak Su, sebelum kita nak kongsikan menu kita iaitu ikan pari kukus ataupun rebus bersama dengan air asam ni, Kak Su, boleh tak kongsikan kat penonton-penonton kita? Okey, kalau kita lihat ikan pari macam ni, pemilihan ni, kenapa Kak Su pilih ikan yang macam ni? Okey, first of all, Kak Su kalau nak cari ikan pari, Kak Su akan cari yang macam merah-merah macam ni. Nampak segar kan? Nampak segar. So, fresh. Lepas tu, tip dia kena cium sikit. Bau dia hancing ke tidak. Kalau tak hancing, should be okey. Itu paling penting lah. Tapi dari cara pembersihan tu, lagi-lagi hari ni menu ni kita nak masak rebus dan kukus kan? Kukus. Takut kalau tak dicuci bersih, ada baunya tu kan? Okey, ikan pari ni Kak Su dah siap cuci dengan air limau, asam limau kan. Lepas tu bila kita nak kukus, Kak Su akan perahkan limau ni. Okey.
kita berahkan. Tujuannya kenapa tu Kak Su? Nak buangkan bau hanyir. Bau hanyir pari. Ini memang betul lah orang cakap kan, ini bukanlah mitos. Kalau ikan pari ni tak dicuci, memang dia ada bau sedikit bau hanyir. Bau hanyir dan hancing. Hancing. Jadi kalau tak dicuci dengan bersih, tak dipilih dengan elok, bau ni akan memberi kesan lah kepada masakan kita nanti kan? Ya, betul. Okey. Sekarang ni Kak Su dah letakkan asam limau ni, kita letakkan dekat periuk pengukus. Alright. Okey. Pastikan air mendidih ya. Ikan ni tak perlu kukus lama, dalam 10 minit macam tu. Okey. Kak Su, kalau kita lihat saiz, Kak Su boleh tutup. Kalau kita lihat saiz ikan Kak Su tu kecil kan? Okey, kalau banyak-banyak jenis pari apa yang kebiasaannya dipilih oleh Kak Su untuk dijadikan menu masakan? Okey, kalau untuk gulai ke, untuk bakar, untuk rebus atau kukus, Kak Su suka yang pari yang besar ni. Kalau bakar tu Kak Su suka yang tuka tu, ikan pari tuka yang kecil tu. Sedap kan? Manis kan? Dan dagingnya halus kan? Okey. Kita nak kongsikan juga kepada penonton ini cara untuk buat air asam Simple sangat. Kak Su sediakan air panas sedikit. Okey, belacan yang dah dibakar kita hancurkan. Okey. Saya cemburu tengok Kak Su punya koleksi pinggan ni. Teringat pinggan-pinggan mak saya dulu. Ni pinggan arwah mak. Kak Su simpan buat kenangan. Kan? Okey. Kita hancurkan macam ni. Okey, ini bahan-bahan dia cili api, cili api hijau, cili api merah, and then belacan kita blender sekali. Okey. Yang ni Kak Su dah siap blender lah ya. Kak Su ni air asam resepi daripada mana ni? Tak tahu nak cakap daripada mana, tapi kalau kat rumah air asam ni lah yang Kak Su buat. Okey, sendiri punyalah kan. Sendiri punya. Sebab ada setengah orang ada air asam ni letak kerisik kalau di utara kan. Kalau mungkin di Selangor, di Kuala Lumpur ni kita lebih gemarkan air asam yang tanpa kerisik. Kalau utara kita letak kerisik dengan santan sikit. Kita panggil apa? Air lawa, air asam air lawa. Dengan serai semua tu kan. Okey, ni kita letakkan asam jawa. Asam jawa untuk rasa masam dia. Wanginya bau dia. So belacan tu kita dah bakar Okey, yang ini cili api merah, ini nak bagi meriahkan dia lah. Yes, meriah dan pedas lah. Okey. Alright. Kak Su, kalau kita cakap tentang menu kita hari ni kan, ikan kukus pari ni yang dimakan dengan air asam. Adakah ini sebenarnya juga antara menu yang mungkin sesuai lah bagi mereka yang tengah nak menjaga berat badan tu kan? Ya. Kebetulan hari ni kan menu yang dibagi ni memang kena dengan Kak Su lah punya situasi. Kak Su tengah on diet jaga makanan kan. Alhamdulillah. So menu ni memang sesuai sangatlah kukus dan rebus kan. Okey. Tapi kalau diet tu kita tak guna gula lah. Okey, kita pakai garam je, tapi untuk masakan lemon ni Kak Su bubur garam. Okey, kalau untuk air asam kita tak gula lah ya. Dan gula. Kalau untuk diet tak payahlah letak gula, walaupun Kak Su pakai gula yang brown sugar yang low GL tu kan. Macam ni dah siap, and then kita bubur bawang. Okey, dah siap dah air asam kita. Kak Su, hari ni saya tengok ada satu lagi menu istimewa ni. Ini mungkin juga jarang-jarang lah. Kalau orang cakap tentang ikan pari, kebiasaannya sama ada dibakar ataupun dimasak asam pedas. Tapi ini masak lemak dengan belimbing buluh. Okey, masak lemak belimbing buluh ni dia special sikit ya. Sebab Kak Su gunakan daun kesum dan buah kantan. Tak gunakan serai dan daun kunyit seperti biasa. So dia special sikit lah. Nanti kita bubur belimbing buluh. Tapi kalau nak cakap lah, kalau kita masak kuah ni, adakah ikan pari ni disalai ataupun dibakar terlebih dahulu ke, ataupun sebenarnya memang dimasukkan macam tu je? Kak Su terus masukkan saja. Okey. Berapa lama masa yang diperlukan supaya tekstur daging itu tak terlalu keras? Dalam 15 minit sahaja. Dalam 15 cukup minit. masak dan kita boleh leraikan dia warnanya basah ya. Jom kita tengok ikan kita ni dah sampai mana dah. Tengok kan dia dah tukar warna putih. Okey. So yang ini kita balikkanlah, kita tengokkan ya. Alright. Okey, Kak Su tunjuk macam ni. Okey, sekarang ni kita terus nak hidangkan dia lah Okey. Kak Su tunjuk cara dia. Okey, sambil-sambil Kak Su hidangkan dia, Kak Su mungkin boleh kongsikan jugalah kepada penonton apa lagi menu masakan lain lah yang boleh dikongsikan kepada penonton-penonton kita kalau mereka berminat lah kan, nak tahu bagaimana cara masakan Kak Su dan juga resipi-resipi yang selalu Kak Su kongsikan. Okey, actually Kak Su memang meja dalam lauk pauk, frozen lauk, lebih pada 40 menu. So boleh go through to IG Mama Su Kitchen and then boleh tengoklah resipi-resipi kat situ dan menu. Ada juga Mama Su sharekan resipi juga ya. Okey, boleh pergi ke IG Mama Su Kitchen _Su_Kitchen. Ada macam-macam resipi menarik yang boleh anda lihat di sana, lebih daripada 40 resipi. Okey, macam inilah caranya Ya, simple. Okey, dah siap. Jadi masa untuk saya rasa. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Cukup masin ke tidak ya? Okey, Kak Su, saya nak rasa Okey. Macam mana Fiza? Sedap. Okey,
Sedapnya. Okey. Pedas boleh tahan tak? Pedas, sedap, masin cukup, manis cukup, segala-galanya lengkap. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Su kerana sudi berkongsi resepi ikan kukus air asam ini bersama dengan kita penonton. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita Hari Ini, dan dalam segmen tajaan sekarang ni, Yana bersama dengan Nurul Afikah Datuk Hasanal Bolkiah, pengarah pemasaran Almas Beauty and Health. Apa khabar? Sihat Yana. Lama tak jumpa. Betul, rindu dekat Yana. Dah lama tak jumpa. Okey, hari ini apa yang nak dikongsikan dengan penonton Wanita Hari Ini? Silakan. Okey, terima kasih Yana. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton. Yana, hari ini saya nak share rahsia amalan terbaik ketika berpantang. Sebab apa? Sebab saya baru saja selesai berpantang anak yang ketiga. Tak nampak betul. Terima kasih. Dan pagi ni, bila nak make up kan, untuk live ni, juru make up saya kata, terkejut ya sebab dah 2 bulan, hampir 2 bulan tak jumpa. Hari ni make up saya dia kata, terkejut Effie. Samalah macam sebelum hamil. Apa ni selalu Kak Bi tengok kalau kita lepas bersalin, boleh tengok kan, boleh nampak daripada muka ataupun badan. Tapi Effie ni sama je. Effie kena share ni rahsia Effie. Jadi hari ni saya nak share inilah produk-produk yang ada kat atas meja ni lah merupakan amalan saya ketika berpantang. Terutamanya jus Nusantara Gold bersama dengan produk Almas yang lain lah. Jus kasih sayang, jamu Sridara dan lotion Nusantara. Saya tak dapat nak bawa sebab tak muat. Meja wanita hari ni. Memang saya amalkan dah 3 kali berpantang, tak pernah tinggal. Sebab apa? Sebab saya sangat-sangat berpuas hati dengan kesan yang saya terima. Kesihatan kalau kita tengok kan, lepas berpantang beberapa hari, kita tengok kesihatan kita bertenaga, dah rasa macam sihat badan, dan juga yang paling penting sekali, badan dah orang kata back in shape. Dah perut semua dah kempis. Kalau orang kata Yana, kalau muda-muda kan, usia muda ni macam tak minat lah kan nak ambil jus lah, jamu, sebab alah muda lagi. Tapi pada saya ibu saya selaku pengasas Almas Beauty and Health ni, Datin Mazhar, siapa tak kenal menjadi sumber inspirasi saya. Sebab apa? Sebab saya lihat sendiri beliau ketika berpantang, masa tu berumur 42 tahun. Berpantang, saya tengok dalam 20 lebih hari dah orang kata sihat, lepas tu badan tu dah memang cantik. Jadi membuatkan saya rasa tak boleh ni, saya pun mesti wajib amalkan produk-produk ni supaya saya dapat kesan yang sama. Dan alhamdulillah bila saya amalkan, memang saya rasa sendiri kesan tu. Memang yakinlah kalau ikutkan Yana, jus Nusantara Gold ni dah lama saya makan ketika usia remaja lagi. Dah kira lebih kurang 7 tahun lah. Jadi memang saya sangat yakin. Okey, kalau kita tengok VT di kaca TV Yana, sekarang jus Nusantara Gold berwajah baharu. Berwarna hijau, turquoise dan gold. Seperti yang belah kanan, yang belah kiri tu color gold dan hitam tu adalah packaging lama. Jadi lepas ni pengguna bila nak beli pastikan dapatkan packaging terbaru yang warna hijau turquoise tu. Dan sebenarnya packaging terbaru kita ada promosi istimewa untuk pengguna-pengguna setia jus Nusantara Gold yang mana kumpul dan beli. Maksudnya kumpul dan redeem. Maksudnya kita beli jus Nusantara Gold 5 botol, kita kumpul kotak dan botol tu jangan buang. Lepas tu kita boleh redeem 1 kotak secara percuma. Jadi lepas ni yang bertanya kan, kotak saya sayanglah nak buang kotak dan botol ni sebab cantik. Boleh tak saya return kat HQ? Sebelum ni tak boleh, tapi sekarang boleh. 5 kotak 5 botol boleh redeem pula tu secara percuma 1 botol. Jadi jangan buang lepas ni, simpan kan. Okey, itu berkenaan dengan jus Nusantara Gold. Seterusnya apa yang nak dikongsikan lagi, Fi? Okey, sikit lagi Yana. Boleh. Okey, jus Nusantara Gold ni seperti yang semua tahu, tanpa gula, manisnya daripada madu, kurma dan delima sahaja. Juga daripada bahan-bahan semula jadilah. Kita guna ibu patih herba. Tak ada bahan-bahan yang berbahaya untuk kesihatan kita. Jadi kita tak perlu risau untuk amalkan. Okey Yana, seterusnya perempuan kan, perempuan semua sekarang ni bukan perempuan je, lelaki pun nak kulit yang cantik, putih, cerah gebuk. Dan kita tak naklah muka je yang putih, kita nak seluruh badan putih. Inilah dia rahsia karisma mulus tanpa celah, collagen untuk kulit kita, yang mana dapat membantu pencerahan keseluruhan badan. Bukan muka je cerah tapi badan. Juga dia dapat membantu pelbagai masalah kulit lah. Terutamanya macam jerawat. Jerawat bukan kat muka je, dekat belakang badan kan. Yang mana ramai alami masalah ni, dia boleh bantu masalah tersebut. Lepas tu sangat bagus untuk rambut, untuk kuku, untuk tumit kaki yang pecah juga. Kalau pantang bagus sebab apa? Sebab biasanya kita bila berpantang ni selalu sembelit tau. Itulah yang memang kita takut. Tapi karisma ni dia dapat membantu masalah sembelit tu. Jadi dia dapat melancarkan proses pembuangan kita.
samping kita dapat kulit yang cantik, nak buang air pun senang kan. Lepas tu bagus juga untuk masalah lain lah. Ini untuk dalaman. Sekarang untuk luaran pula. Macam mana rasa nak dapatkan kulit yang cantik, putih, mulus sampai celah? Macam Afiqah. Terima kasih. Tiada rahsia ya. Hanya Alma Skincare. Okey, Alma Skincare ni Yana sangat-sangat mudah dan ringkas. Ada 2 item je. Kita ada cleanser dan serum. Lepas tu kau nak cantik lagi, pakailah foundation. Okey, Snow Cleanser dan Glow Serum kita ni sangat-sangat unik. Maksudnya kita hanya perlu pakai 2 ni, tak perlu pakai moisturizer, tak perlu pakai toner. Dah cukup 2 ni saja sebab semua fungsi tu dah ada pada cleanser dan serum kita. Nak pakai tan pantan pun sangat-sangat mudah lah. Ada cleanser dengan serum. Tak adalah kata remeh banyak-banyak benda nak pakai kat muka kan. Tak ada masa. Kita kalau tan pantan ni tapi nak cantik juga. Jadi sangat sesuai. Kita pakai Alma Skincare ni. Walaupun ringkas tapi sangat berkesan untuk kulit kita. Dapat membantu pelbagai masalah kulit lah. Seperti masalah jerawat, jeragap, parut jerawat, masalah kulit kusam. And then kita kalau pakai, kalau serum ni kita boleh tengok tau, muka kita tegang, firm. Dia dapat membantu masalah garis halus dekat muka, masalah whitehead, blackhead. Dan Glow Serum ni sangat cantik bila kita pakai sebelum kita nak make up. Kita pakai dulu Glow Serum, lepas tu kita pakai pula Soft Foundation. Soft Foundation ni tekstur yang sangat-sanap ringan dan halus ya, seperti sutera, tahan 24 jam. Tekstur dia cantik, licin, smooth je kalau kita pakai. Yana, lepas tu bila kita pakai dengan Glow Serum, make up kita tu tahan lebih lama dan glowing. Siapa tak nak kulit yang glowing kan? Make up kita tahan lama juga Yana. Kita punya set skincare daripada bahan-bahan semula jadi. Jadi selamat untuk kita pakai untuk kulit kita. Okey Yana, pastikan satu keluarga, satu jus Nusantara Gold, penghulu segala produk, dan jika ada sebarang pertanyaan boleh follow IG dan Facebook Almas Beauty Health. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Nurul Afiqah, Datuk Hassanah Bolkiah di atas penerangan dari Almas Beauty and Health. Kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dari awal sehinggalah ke hujung ini. Dan bagi anda yang ketinggalan dan nak tahu bagaimana cara untuk kita dapatkan menu-menu istimewa kita pada hari ini, Yana? Untuk yang nak bakar-bakar, boleh ke Instagram Abang Ben ataupun terus ke cawangan yang terletak di Ampang ataupun di Kelang. Dan bagi anda yang teringinlah nak menikmati asam pedas ikan pari, gabungan resepi daripada Melaka dan juga Nyonya ni ya, anda bolehlah pergi ke Instagram Asam Pedas Nenda. Bukan saja asam pedas ikan pari, Yana, ada juga asam pedas kepala ikan. Ini ikan salmon bukan calang-calang. Kita juga ada asam pedas telur ikan mayung, asam pedas daging dan macam-macam lagi menu asam pedas. Betul? Dan untuk pelbagai lagi menu ikan pari, boleh ke mama_su_kitchen. Okey, nak buat tempahan kena beberapa hari awal ada? 3 hari awal. Okey, baiklah. Tapi Yana, saya rasa air asam tadi, memang boleh ingat sampai 5 hari selepas tu. Memang sedap. Okey. Apapun, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada tetamu kita kerana sudi hadir dan berkongsi bersama dengan penonton Wanita Hari Ini. Esok, saya dan juga Rina akan kembali membincangkan topik pahlawan papan kekunci. Apa yang nak kita kongsikan? Apakah kesan pahlawan papan kekunci ini secara negatif dan juga positif dalam kehidupan seharian kita? Okey, baiklah, kita dah pun sampai di penghujung perbincangan kita pada hari ini dan juga siaran kita. Dan semoga apa yang kami kongsikan hari ini sedikit sebanyak dapat memberi inspirasi kepada anda untuk anda hidangkan menu-menu menarik dan istimewa kepada keluarga anda, insya-Allah. Kami undurkan diri dahulu. Assalamualaikum. Bye. Mengurus mata-watanya, ushawati ibu istri permaisuri. Dia Ushawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-watanya, ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia
Pusawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Pujeri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjung.